Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Settle hari ni. Settle apa? Ni blok harga ni saya bukan baru buat ni. Blok harga ni memang kita bagi awal lah. Dia ada dalam zone buy, kita buy. Ada dalam zone sell, puak-puak yang nak try hold mengharap kalau dia tak membuat new high, kena cabut. Ni tempat buy di antara line merah hingga line ungu maksimum sebelum line ungu lah. Ni tempat sell di antara line merah hingga line ungu. Sekarang ni dia berada di dalam zone sell. Kita ni ada antara dua. Antara dua. Kita entry, kenalah kita ukur risk. Lebih daripada 10. Kalau contohlah kita entry sekarang ni, lebih daripada 10. Lebih daripada 10, tak payah entry. Tak payah entry. Macam tadi kita entry sebab dia kurang daripada 10 risk dia. Risk management kita kurang daripada 10. Kita ambil 5. Kita ambil 5. Jadi kita tahu. Kalau tak betul, 5 tick. 5 tick. Fail. 5 tick fail. Yang ni contoh kalau kita contohlah paper boleh lah. Yang ni stop loss sebelah. Lebih daripada sebelah. Okey. Ni zone sell zone sell. Tapi dia dekat dengan zone floating ni. Zone floating ni kawasan mana? Di antara hingga line ungu adalah zone floating. Sebab kita takut dia mari retrace dulu ke. Kita takut dia naik atas balik. Sebab kalau kita masuk dalam keadaan risk yang tinggi, iaitu sebanyak 14 tick. Tapi kalau dia bergerak terus, maksud dia kekuatan menjual dah hadir di awal-awal keluar daripada zone floating. Mengandaikan tu lah, kita buat andaian tu lah. Sebab kalau kita main robot macam ni pun dah boleh profit. Sebab kita nak elak setiap kali kita entry contoh. Sebab kalau kita entry berlawan dengan zone, berlawan contoh kita tahu ni zone buy ni. Kita gagah juga nak masuk sell. Kegagahan kita masuk sell tu sedarilah. Setup kita tu dia punya risk jauh. Sebab asal zone entry adalah sell line merah hingga line ungu. Tetap macam tu. Dia tetap dia akan tetap. Jadi in case kalau kita masuk tang sini, kita nampak profit. Yang ni selalulah saya mengesyorkan SPTP. Sebab dia boleh melantun naik pada bila-bila masa. Sebab dia bukan dalam zone ni. Zone dia asal yang atas ni lah. Ni yang berisiko rendah ni. Berisiko rendah. Ni main robot pun bukan main robot. Kita jadi robot. Kita buka-buka chart, kita tengok. Okey, kau ada kat mana? Okey. Ni zone buy. Ni zone buy. Kita buka, kau kat mana sekarang ni? Harga kat mana? Ni sell. Tapi ni dekat line ungu baru ni. Risk akan jadi tinggi sikit lah. Risk jadi tinggi 14 tick. 14 tick kalau nak yang lebih rendah, tunggulah. Untung-untung waktu dalam dia masuk 5 tick ni. Untung-untung dia masuk waktu dia tengah panjat sikit-sikit. Ni. Dia kan volatile waktu dia tengah panjat sikit-sikit ni. Untung-untung waktu masuk je 5 tick, dia break out terus. Bila dia break out terus, sedarilah olehmu, janganlah pergi hit entry pula. Sebab dia dah break out. Block harga. Dia dah break out block harga. Ni yang tak syok sikit kalau kita masuk berdekatan dengan zone floating penting. Satu risk kita tinggi. Tapi itulah kadang-kadang kita ni kalut sikit. Bukan kadang-kadang kita ni kalut. Kita ni memang kalut lah. Ataupun kita panggil dalam bahasa terburu-buru. Ni zone sell. Based on kita punya panduan. Sekejap saya tunjuk. Mana dia kita punya panduan. Sebab kita tu jauh lah tu. Ni. Panduan basic kita lah. Panduan basic.
Ni panduan basic kita ni. Blok harga, zone sell di antara line merah line ungu. Zone buy di antara line merah line ungu. Floating zone. Line ungu ni kita panggil uptrend level. Line ungu atas ni. Line ungu bawah kita panggil downtrend level. Line merah selagi tak break, kekal zone entry, zone buy. Confirmation setup 012. Line merah selagi tak break, kekal. Cuma masuk-masuk takkan nak entry terus. Mestilah kita kira risk. Itu yang kita panggil sebagai risk management lah. Risk management kan. Dan kalau dah break, macam mana kita nak berhadapan situasi dah breakout line merah. Line merah dah breakout je, dia akan automatik, dia akan possible untuk berlakunya pattern ketiga dan juga keempat. Pattern ketiga dan keempat, dia memang akan ada dia punya signage dia lah. Kita tengok ni nak breakout ke tak. Kalau dia tak breakout, dia kekal. Okay, kita tengok dia masuk dalam zone 5 tick risk. Kita tunggu 5 tick risk. 5 hingga 10 tick risk. Buat 5 lah. Cap-cap kecil tu buat 5 lah. Tak sampai jangan masuk ni, nampak ni. Orang yang masuk terburu-buru. Memang dalam zone. Tapi risk dia tinggi. Melainkan dia memang cap source sikit. Tengok dia masuk tak kalau dalam 5 risk. 5 risk management kita. Kalau masuk, untung-untung candle 1 minit dia tu breakoutkan terus. Candle 1 minit ataupun 2 minit. Breakoutkan terus setup ni. Maksudnya kita tak jadi lah. Okay, kita andai kalau kita masuk. Kita tunggu pada risk nombor 5. Ni korang anggaplah tak ada. Anggaplah tak ada. Kita nak tunggu dia risk 5. Risk 5. SL kita nampak 3984. Kita standby SL 3984. Ni pun masih 10. Sebentar sekarang. Nak tunggu dia 5. Live live. Ni live. Saya ni seminggu sekali je lah saya buat live. Sesi live trade. Sebab live trade pun saya ulang benda yang sama lah. Mereka selagi tak break kekal zone sell. Tanyalah. Sekarang ni cari short ke buy ke apa ke. Tengok zone kat mana. Tengok harga berada kat zone mana. Ni kesian sikit lah kat cap-cap kecil. Cap-cap kecil yang jaga risk. Yang jaga risk sebagai keutamaan memang tak ada entry lah. Memang tak ada entry. Entry mu di sini tadi. Siapa suruh takut tak masuk tadi. Siapa suruh takut. Nak lawan zone, pastikan ada setup 012 yang kasar lah. Contoh dia ni kita nak buy. Tapi nak buy tak boleh tang sini. Takut dia tak tembus. Ni lah kita pastikan ada 01. Ni waktu turun ni. Kita mengandaikan dia buat 2. SL kita buat tang sini. Buy buy. Buy tang sini. Kalau kita nak lawan zone lah. Kena ada benda ni lah. Tambah-tambah kita tahu high ni dibuat selepas dia membuat breakout kepada high. Maksudnya dia buat high highest lah. High highest maksudnya dia tengah continue nak cuba panjat. Tapi di dalam zone sell Tapi di dalam zone sell. Siapa yang lebih tira? Orang yang hold dalam zone buy. Orang hold dalam zone buy senang. Tapi siapa yang baru nak masuk, dia thriller sikit tang sini lah. Aku masuk ni, aku entry ni sukses ataupun tak. Kau main robot lah. Main robot. Aku set up 5 tick je. 5 tick je aku masuk. Lebih daripada tu tak masuk. Untung-untung kalau aku kena, sebab aku tahu trading ni memang kadang-kadang setup kita tak ready ke apa kan. Biarlah tak jadi dalam keadaan yang risk rendah. Sebab 5 tick ni senang nak cover. 5 tick senang nak cover. Tengok risk 5 tick andai kalau kita buat 20 tick dah tu. Untuk setup je ni. Untuk setup 5 tick risk. Untuk setup 5 tick maksimum lah. Tu maksimum. Tapi kita tak ada tira sangat. Mungkinlah 19-20. Ataupun waktu tengah nak turun retrace ni kita cabut. Waktu naik kita dah menyesal. Aduh kenapa. Tapi nak masuk buy. Nak masuk buy apa yang kita perlu tengok. Ni. Setup. Setup ni cerita dia. Masuk setup ni apa? Maksud setup ni. Dan dia ciri-ciri nak mendaki. Dia mesti ada track. Dia dah pernah mendaki. Dia pernah mendaki breakout. Maksud dia support tang sini lah. Tapi sedarlah. Kalau kita main dalam blok harga punya mazhab,
kawasan-kawasan di antara line merah hingga line merah adalah satu tempat yang bila ada setup tu senang kena SL. Contoh kita buat setup buy 0, 1, 2 kita kata okey dah confirm dah test dah. Dia tak nak turun dah. Dia kekal nak membuat higher yang lebih tinggi daripada support sebelum. Maksud dia continue buat uptrend lah. Dia continue buat uptrend. Kita buat keputusan untuk entry buy. Kita buy. Kira kita buy sekarang ke apa. Tapi pastikan kena ni lah. Sebab kita nak buy dekat zone yang berlawanan. Kita kena pastikan ada benda ni lah. Sebab CPU ni dia tak gerak dia tak banyak sangat. Jadi kadang-kadang dia lambat. Jadi setup boleh. Tengok confirmation untuk orang yang masuk sell dalam zone sell ni adalah kadang ada confirmation, kadang tak ada. Macam ni tak ada. Macam ni kita based on 5 tick risk je. Ni. Dia nak continue buat high ke tak? Kalau continue buat high, orang yang dalam zone buy ni, dia seronok sikit lah. Sebab mission dia adalah masuk zone sell, orang sell tak minat nak mengesell. Dia orang boleh hold. Sebab hold lah salah satu cara untuk nak profit banyak sikit. Tapi nak profit banyak, macam mana nak hold? Secara logiknya, dia kena mission ni lah. Mission ni. Dia sambung buat new high tak? Ni high, low. New high. New low. Ni tak new low lagi sebab ada low tang sini. Highest low. Apa benda lah istilah orang panggil. Okay, ni kita tengok. Ni anggap tak ada Ni anggap tak ada. Ni 5 tick risk. Entry untuk 5 tick risk sahaja. Sebab result dia cepat sikit. Contoh ni. Ni. Masuk je 5 tick risk. Aku tahu aku masuk pada level 3951. Pump. SL pada level 3946. Pump. Kena SL, tutup chart, pergi cabut. Tak kena, potensi tinggi lah. Potensi tinggi. Ni tak sampai lagi dia pada waktu sekarang ni dia tidak membuat new high. Ini pokok-pokok yang tunggu 5 tick ni. Kadang-kadang bolehlah kita mengandaikan ada setup sell 0, ada 1, ada 2 ada. Dia dah test dah tapi tak buat new high. Ni high. Pergerakan ni dia kena buat high yang lebih tinggi daripada ni. Tapi dia tak buat. Jadilah setup 0, 1, 2 sell. Mission dia adalah mencari satu. Lepas cari satu, musnah setup lawan. Setup lawan datang sini. Sebab tadi kan kita kata 0 ada, 1 ada, 2 ada untuk masuk buy. Untuk masuk buy kan. Tapi sedarilah SL yang dekat sini untuk orang sell pada asal muasal SL. Asal muasal SL pada selepas line merah ni. Tapi kalau kita based on setup candle, SL boleh turun ke mana? Ke tempat yang digagal membuat new high. Kita letak je pada level highest satu tick. SL ini orang yang masuk dalam sini panik kan dia dah floating, dia dekat dengan zone floating. Dia floating lama lah sikit. Tapi kita pun bukan tahu dia boleh sampai tang sini ke tak. Untuk silat-silat dia sampai tapi dia break out. Itu karut sikit. Itu karut sikit. Ni 5 tick tak dapat. Tak dapat 5 tick based on setup pun boleh. Mengukuhkanlah sikit mengukuhkanlah sikit. Sebab dia tak dapat 5 tick ni. Untung-untung kita dapat 5 tick tang sini. Tapi ingatlah SL kena tang sini tapi SL yang tang sini ni senang kena. Senang kena berbanding yang tang sini. Yang ni pun senang kena kalau dia buat fast breakout. Ni kan pula yang tengah-tengah ni kan. Cuma kita tahulah kita nak berani tang mana. Aku nak berani tang mana? Aku nak berani tang sini ke aku berani tang sini? Baik aku berani tang sini. Berani entry lah maksudnya. Ni the moment of truth. Dia berada pada level jap 50%. Dia dah panjat 50%. Teori kita, kalau dia berada di atas 50%, sebenarnya dia cuba mencari new high. Tapi nak buat new high, dia kena break dulu high. Ni high. Kalau yang ni pun dia tak dapat break, macam mana dia nak buat new high yang tang atas ni, yang 100% ni? Ni 100% dia tak dapat dah. Jadi mari kita tengok, siapa yang kena? Tengok, ada cubaan lagi membuat new high. Sebab waktu turun pun dia tidak berjaya membuat new low. Maksud dia sebenarnya sekarang ni uptrend masih. Cuma
dia tidak berjaya membuat new high waktu dia panjat ni. Tak berjaya membuat new high, dia start turun. Turun, tak berjaya buat low, lowest, oh, cubaan membuat new high lagi. Ataupun cubaan membuat new high tak berjaya, cubaan membuat new low pun tak berjaya, dia jadi apa? Dia jadilah yang kita panggil, yang kita selalu dengar, sideway. Dia tak pergi mana-mana. Dia buat compression. Dia buat apa benda lagi? Dia buat simpanan lah. Dia buat simpanan. Dia tak tahu. Tak ada arah lagi. Tak ada arah lagi dia nak keluar. Aku nak naik terus sambung ke atas. Aku nak naik. Aku takut sebab ada resistor ni. Aku nak turun pun tiada minat menjual lagi daripada orang-orang yang sini ni. Orang yang sini masih menolak. Bukan dia orang tolak harga. Dia orang mengekalkan pegangan. Dia orang kekalkan pegangan, harga tak boleh turun. Kalau dia orang start membuang, harga boleh turun. Harga boleh turun. Semua je lah kalau kita main dengan si crude pun. Tengok, harga kat mana sekarang? Harga melengkak pula. Harga melengkak dekat line merah. Tapi ada 012 buy ada sebab dia sekarang ni dia continue buat high. Tapi nak masuk sekarang ni, boleh tak boleh? Boleh. SL jauh sikit. Kita mengharapkan dia mainlah test dulu. Test. Waktu turun. Sebab nak masuk terus bahaya tengok. Masuk terus nampak. Dandan dia retrace. Sebab perangai dia orang memang begitu. Sekejap, save dulu. Okay, dia keluar daripada zone. Dia membuat new high. Untuk puak-puak yang tak sabar tadi, yang tak sabar 5 tick based on setup candle, dia kena SL datang sini. Sebab kalau dia tak SL sini, kalau dia duduk apa, dia duduk melengah-lengah lagi, takut kat atas pun bocor. Ni kita nak tengok setup 5 tick risk. Okay, dia tak masuk lagi. Dia tak masuk lagi. Okay, dia masuk. Waktu ni lah kita nak buat keputusan. Aku nak masuk ke tak? Janganlah laju sangat turun. Masuk balik. Laju sangat turun. Sekarang ni 5 tick risk. Belum ni 20 tick risk. Waktu zaman tak kelajuan dia tinggi lah. Sekarang ni saya rasa 5 tick risk based on blok harga. Mampu. Sebab kalau kita tengok chart lama-lama, kita akan jadi pening sebab banyak sangat benda nak diagnose. Tengok ni contohnya. Highest. Tak buat low. Kita tahu jalan cerita dia. Kalau dia tak buat low, dia akan cuba buat high. Berjaya buat high, cuba break, line merah. Tak berjaya break line merah. SL tadi saya dah tukar. SL tadi saya buat hantar ni. Based on setup ni lah. Setup yang saya kata kena SL. Nampak kena SL, kemudian harga turun balik kan. Sebab tu saya kata SL sebenar atas line merah. Yang ni mapping ni saya akan bagi setiap hari. Dia ni high ni senang. High ni memang dia follow. Kita punya panduan pattern. Panduan pattern dia ialah basic dia. Line merah selagi tak break kekal zone buy. Line merah atas selagi tak break kekal zone sell. Cuma entry tu tang mana. Ini dia nak tamatkan uptrend, dia kena breakout sekurang-kurangnya ni. Dia breakout ni dulu, maksud dia uptrend mungkin bermula. Tapi perangai cat-cat yang volatile ni, bila dia dah tamatkan, kadang dia belah terus. Kadang-kadang dia mai test. Membuat new high. Kalau dia continue buat high, maksud dia trend meneruskan keadaan. Cuma geng-geng yang masuk 5 tick risk dah ada profit. Based on itu je. Dah ada profit berapa tu? 7 tick. Buta-buta je 5 tick risk. 7 tick. Target 10 nak target 10 konon. Tapi realistik nak target 10 dia kena buat low. Kadang-kadang dia buat low dia belah terus. Kadang-kadang dia buat low dia test highest tu. Itulah kena tahu perangai dia yang itulah. Sebab kalau kita rasa nak banyak, kita kena hadap lah. Dia test, dia breakout support. Ni in case kalau dia tak belah terus lah. Dia breakout support, dia test kat atas. Ni support ni tak break lagi. 8 tick tadi dapat tu.
Anggaplah kita ada pada level 5 tiris dia tak break dia masih mampu untuk naik ke atas. Sebab dia punya bapa abang dia ada tang sini 012 012. Start dia buat new high di tang sini lah. Bapa dia dekat bawah-bawah. Cuma kita ni mana mau nunggu dia. Nak result cepat kan? Nak result cepat. Based on block harga je. 5 tiris. Based on block harga Based on block harga, based on risk. Buat masa sekarang ni saya mengandaikan 5, okey. Kalau 10, gayat sikit. Kalau 10 gayat sikit lah. Kalau 5 ni okey. Untung-untung waktu dia masuk tang 5 ni, dia spike terus. Bila spike terus tak ID lah. Maksud dia kita, saya tak ID lah. Saya tak ID, tak payah masuk lah brother. Tadi saya dah cakap dah. Tu, bagi kita tahu, line merah kita ni, kita anggap lah, dia sebenarnya dia tak kuat. Sebab dia volatile. Dia boleh je jadi macam ni. Ni breakout. Lelah dia masuk balik kan. Dia boleh jadi macam ni sebab dia volatile. Volatile ni maksud dia boleh terkeluar. Dia kan apa? Apa istilah yang sesuai? Hawak. Hawak lah. Nakal sikit. Kita nampak dia ni breakout ke real breakout ke sebab dia punya volatility menunjukkan dia macam breakout. Tapi dia sebenarnya dia tak breakout. Tapi paling yang senang ni lah kot. Tetapkan 5 tiris. Jadi kenapa dia tak sambung turun? Ni ada support-support ni. Ni baru dia buat new high. Tapi new low tak ada pun. Ni salah satu nak bagi senangkan sikit. Kau nak tengok new high ke new low ni. Datang line-line. Setting 2. Setting 2 ni noise sikit lah. Tapi result dapat cepat. Senanglah kita nak tolong. Bukan nak tolong. Ada tool nak tolong kita nampak. Dia ni kalau buat high, kalau buat new high, maksud dia uptrend. Nak masuk, tunggu dia retrace. Tunggu dia megah dulu. Untung-untung dia berjaya buat new high daripada last. Alhamdulillah. Ya, kalau kita main robot menggunakan blok harga ni pun senang. 5 tiris. Untung-untung waktu dalam 5 tiris ni dia breakout terus. Dia breakout terus, kita tak masuk. Untung-untung dapat 5 tik. Alhamdulillah. Dapat 5 tik jadi macam ni. Jadi macam ni. Senang kita kan dah ada profit tu. Tinggal kita nak lock, nak cabut ataupun nak bertahan. Nak bertahan tunggulah retrace. Dia tidak berjaya buat low, high, tak larat. Dia boleh test high sampai ke atas ni lah. Sampai ke atas ni Lepas tu SL kita asal tang sini. Dan kalau dia start buat low, kita boleh turunkan SL ataupun kita buat trailing lama pula ni, tapi tak apa, YouTube korang nak tengok lama-lama kan. Ni setup 5 tiris. Pok-pok buy ni ada yang rasa dah terkancam. Dia orang kan buy tadi. Dia orang nak keluarkan, dia orang nak sell. Dia orang dah ni tak berjaya break. Tak berjaya break, dia orang tahu. Maklumat dia orang, oi tak berjaya keluar daripada blok ni. Ada yang dah cabut. Ada yang nak bertahan lagi sehingga uptrend tamat. Uptrend tamat ni, ciri-ciri uptrend tamat, dia kena break. Inilah sekurang-kurangnya. Sekarang ni tak break lagi. Sebab tu kadang-kadang break je, kita tahu. Turun banyak. Sebab apa? Ada orang queue. Siapa yang queue? Mungkinlah pok-pok ada di bawah ni. Dan kadang-kadang dia break. Fast breakout. Maksud dia bukan 100%, bukan majoriti lah ataupun bukan jumhur lah yang queue. Bukan jumhur lah tu yang queue. Trend masih ada uptrend masih ada. Sebab kita ni nak cerita pasal uptrend downtrend ni. Ni nak cerita ni yang kita arrange 5 tick list ni. Ni downtrend mana ada lagi? Downtrend mana ada lagi? Kita nak masuk downtrend kan. Cuma yang ni risiko dia apa? Risiko dia kalau kita entry dia breakout. Itu je lah. Senang result kita dapat cepat. Daripada kita nak tunggu downtrend dah ada. Contoh downtrend ada bila dia breakout yang ni. Bila dia breakout ni. SL kita jauh. SL kita jauh, brother.
Jadi ni kebetulan hari ni contoh yang saya tunjuk ni. Contoh dia sebab dia tak break line merah. Sebab kalau break line merah dia akan jadi complicated sikit sebab pattern 3 dengan nombor 4. Pattern nombor 3 dengan nombor 4 ni tapi dia memang akan jadi 012 ataupun dia akan ada ciri-ciri dia lah, dia nak turun macam mana, dia nak naik. Cuma waktu tu sebab kita otak kita ni kita tak boleh nampak dua-dua. Sebab otak kita ni kalau kita nampak 012 macam long ni, kita akan, padahal kita tahu kalau dia tak berjaya break yang ni, dia akan jadi yang ni. Ni contoh saya tunjuk contoh. Dia buat pattern nombor 4. Dia buat breakout dulu, syarat breakout dulu, dia retrace. Ni. Kalau dia ni tak berjaya break yang ni, tak berjaya buat new high, dia automatik jadi pattern nombor 3. Tengok nombor 3 macam mana. Nombor 3 ni tak berjaya buat new high. Silap. Tak berjaya buat new high, dia akan jadi turun. Dia turun macam ni tadi. Naik dah naik. Tak berjaya breakout high. Tak berjaya buat new high. Dia akan jadi macam ni. Tengok dia berjaya breakout ni tak. Ni macam tu juga lah. Yang ni pun sama macam sebelah. Kalau dia tak berjaya buat new low, dah berulang-ulang ni. Berselang sedih. Silap jadi apa? Dia peluk line merah. Macam, jap, kita tengok si crude ni. Dia peluk line merah lagi tak? Lagi line merah. Peluk lagi line merah. Naik atas dah, turun dah. Tapi ni breakout. Breakout atas tapi dia buat fast breakout. Itu lagi satu counter yang bervolatility tinggi ni. Selalu buat fast breakout. Tapi dia tu lah sebab tu kita bagi istilah breakout one, musnahkan setup lawan. Okay, sekarang ni dia breakout one, sell. Dia buat fast breakout. Ni setup lawan ni lah, setup buy. Kalau dia tak mampu breakout setup buy ni, dia nak naik ke atas tu. Dia nak naik ke atas. Kalau dia tak mampu lah. Dua masuk. Perpetrate lah. Sell tipis. Kalau dia tak mampu breakout setup lawan, setup buy 0, 1, 2. Ni dia naik atas. Lu nampak tu. Dah kosong. Kosong maksud dia dah BE lah. Ni yang 5 tick dah ada profit. Berada. Cuma sekarang tinggal sikit lah. Konon nak tahan kan. Sebab duduk dalam zone cun. Duduk dalam zone cun ni untung-untung. Untung-untung kalau harga bergerak banyak, senang hold. Dah tinggal 3 tick. Sebab apa? Sebab dia tidak berjaya membuat new low. Sebab dia tak boleh buat new low. Maksud dia kita yang mencari long ni, pengesahan kita ni lah, walaupun kita nampak dia turun banyak, tapi selagi dia tak break ni, dia masih okey lah. Pokok ni Pokok ni tunggu buat new low lah. Dia orang baru cabut. Tak buat new low, dia orang tak cabut lagi lah. Yang hati keras sikit. Hati keras. Ni hati ni, yang ni pokok ni yang takut ni, tak lepas. Cabut terus. Lelah dia naik balik kan. Nak masuk buy kat dalam zone sell ni, dia mencabar sikit. Sebab mission dia adalah breakout line merah. Dan kalau dah breakout line merah, dia bukan confirm dia akan naik terus. Dia jadi fast breakout lah, apa benda lah. Ni confirmation. Tadi tak sempat masuk kan, 5 tick risk kan. Tak sempat masuk. Ni. Enggak, FCPO ni dia bagi chance banyak kali sebenarnya. Come on, sikit lagi. Ni pun pengesahan kot ni. Dia dah buat high. Continue high. Ni high, highest. Hang kena buat high yang lebih tinggi daripada ni. Walaupun 1 tick. Kalau dia tak buat, dia turun. Tambah dalam zone sell. Tambah di dalam zone sell kan. Yelah nak trade macam mana lagi? Tunggu masuk awan, keluar awan. Masuk awan, harga dah tinggi. SN dah jauh. Saya dah jauh. Baik main 5 tick. Risk kan. Main 5 tick risk, untung-untung waktu dia masuk zone 5 tick, dia breakout terus. Tak masuk. Dia cerita dia yang macam saya cerita ni lah. Nampak macam senang kan.
5 tick risk. Ini kebetulan ada 5 tick risk ni. Ada hari tak ada 5 tick, dia duduk tergantung kat atas ni. Tapi ada setup lah 01 tu. Mungkin kita tahu setup tu SL asal jauh. Lepas lem merah. Hari dia masuk juga, kita maksud dia kita bersetuju lah. SL kita tu jauh. Tapi untuk cap kecil saya rasa kena buat disiplin kuat sikit lah. Lem merah selagi tak break. Lem merah selagi tak break, aku punya entry dekat dengan lem merah. Senang. Result dapat cepat. Ni. Cubaan membuat new high. Dia kena lepas ni, dia kena breakout ni. Dia breakout ni, jap. Okay, yang nak masuk 5 tick Yang nak masuk 5 tick. Masuk ni, waktu ni. Masuk waktu ni, SL tetapkan tu, 3984. Ataupun untuk yang tertegak-tegak nak masuk lagi, tunggu dulu. Tunggu dia test, tunggu dia dah start nak turun. Tapi bila kita tunggu dia dah start nak turun, SL kita semakin jauh lah. Itu je lah. Jadi. Tambah jadi macam ni, kita akan takut sikit. Uish, dah bergerak. Takut. Waktu tang sini, kita baru masuk sell. Harga melantun. Dah, tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal floating pula kan. Dia tak berjaya buat new high lagi 2 batang lah ni. Tak berjaya buat new high. Alamat lah ni, alamat. Alamat tak alamat, hang kena break ni. Ni. Yang ni pun tak break. Nak turun banyak kan. Yang masuk 5 tick, dah ada profit. Setting 5 tick je. Ada dah profit tu, 5 tick. Profit dah ada. 1 tick lah, profit 1 tick, 2 tick tak keluar kan. Tapi based on ni lah, RM125. Risk RM125. Panjang lah setengah jam lah. Okey lah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.